Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan teruskan dengan ulang kaji bab 3.1 hingga 3.3 penetapan visi, misi dan objektif. Okey, kita tengok perbandingan maksud visi, misi dan objektif. Apakah dia visi? Maksud visi adalah penetapan perancangan yang melibatkan fokus dan perancangan jangka masa panjang. Dia menjadi panduan untuk membuat keputusan dan tindakan bagi memastikan hala tuju perniagaan berada di landasan yang cepat, berlandasan yang tepat. Misi pula satu pernyataan ringkas yang menjelaskan tujuan dan matlamat utama sesuatu perniagaan. Objektif pembentukan maklumat yang lebih khusus. Sasaran boleh diukur bagi membantu pencapaian tujuan organisasi. Kita tengok perbandingan visi, misi dan objektif pada beberapa perniagaan yang berbeza. Sebagaimana yang kita tahu, kita ada dua jenis perniagaan, iaitu organisasi bermotifkan untung, OBU, dan organisasi bermotifkan bukan untung. Okey, kita ulang kaji semula. Apakah maksud OBU? OBU, perniagaan yang mempunyai objektif untuk memaksimumkan keuntungan supaya dapat memuaskan kehendak pemilik perniagaan. Okey, kata kunci dia memaksimumkan keuntungan. Organisasi OBU didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Jadi dari segi perundangan, OBU didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. Entiti perniagaan boleh berbentuk milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad dan koperasi. Jadi apa VMO OBU? Untuk memaksimumkan keuntungan. Okey, kita tengok pula apakah VMO bagi OBBU. Okey, OBBU seperti mana kita tahu, objektif dia berorientasikan kebajikan ahli masyarakat dan memberi perkhidmatan kepada orang ramai. Jadi dia punya kata kunci dia kebajikan. OBU didaftarkan di bawah Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ataupun ROS, Registrar of Society, atau Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia, Registrar of Youth. Jadi apakah VMO bagi OBU? Dia tertumpu kepada kepentingan orang ramai. Okey, termasuklah perkhidmatan yang cekap dan berkualiti. OBU dia berbeza dengan OBBU sektor awam berbeza dengan sektor swasta. Okey, walau bagaimanapun OBBU cuba menerapkan budaya korporat seperti syarikat swasta dalam pengurusan organisasi supaya VMO dapat dicapai. Okey, yang ketiga tadi OBU, lepas tu OBBU, lepas tu pertubuhan sukarela. Dia VMO dia bergantung kepada pengurusan organisasi yang dapat menarik ahli menjalankan aktiviti yang telah dirancang. Jadi dia bergantung pada pengurusan organisasi. Dia ciri-ciri dia kebajikan, fokus kepada perkhidmatan masyarakat yang disediakan oleh ahli dan masyarakat, lebih bercorak aktiviti dan lebih dikenali dengan persatuan, kelab, yayasan dan angkatan. Dan di sekolah kita pun ada banyak pertubuhan sukarela yang
diwujudkan, iaitu organisasi yang kita kenali sebagai Persatuan Beruniform seperti Islam, Pengakap dan sebagainya. Okey, perbandingan OBU dan OBBU dari dimensi dari aspek aktiviti, tujuan dan sumber kewangan. Okey, kalau OBU, aktiviti dia mengeluarkan barangan dan perkhidmatan. OBBU pula dia tertumpu kepada aktiviti yang memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Tujuan OBU untuk memaksimumkan keuntungan. OBBU pula memberi kepuasan dan kebajikan ahli. Kata kunci dia kebajikan. Okey, sumber kewangan, OBU mendapatkan sumber kewangan daripada pemilik sendiri, modal oleh pemilik. Modal. Okey, modal, pinjaman dan keuntungan. Okey, jadi OBU dapat sumber kewangan daripada modal, pinjaman dan keuntungan. Manakala kalau OBBU mendapat pembiayaan daripada kerajaan, sumbangan dan keahlian anggota. Jadi keahlian yuran. Jadi contohnya kalau setiap tahun kamu kena bayar yuran kamu punya persatuan kan. Jadi itulah sumber kewangan oleh OBBU. Okey, ciri kita tengok 3.3. Ciri-ciri objektif sesebuah perniagaan. Dia ada dua objektif. Tadi kita ada belajar visi, misi, objektif. Objektif terbagi kepada dua. Satu, jangka masa panjang. Jangka masa panjang yang hendak dicapai kurang daripada, okey, ni terbalik ni. Okey, ni terbalik Jadi objektif jangka pendek. Ni terbalik. Jangka pendek. Okey. Jangka masa pendek, matlamat organisasi yang dicapai dalam masa kurang daripada 5 tahun. Kurang jangka masa pendek. Objektif jangka masa panjang. Okey. Matlamat yang hendak dicapai dalam tempoh lebih 5 tahun. Jadi jangka masa panjang lebih 5 tahun. Jangka masa pendek kurang 5 tahun. Okey. So kita tengok pula seterusnya ciri-ciri objektif berasas yang berdasarkan konsep SMART. Berdasarkan konsep SMART. Yang seperti kita tahu SMART merujuk kepada S, spesifik. Maksud spesifik adalah dinyatakan secara khusus, diukur secara kuantitatif. Okey. Yang kedua, measurable, boleh diukur, ditetapkan, dapat dibandingkan dengan pencapaian pada sebelum dan selepas. Dia boleh diukur dari aspek kuantitatif ataupun dari segi kualitatif. Apa maksud kuantitatif? Iaitu diukur dalam bentuk angka. Contoh apa? Masa. Masa berapa minit menyediakan sebuah hidangan. Okey, itu adalah measurable. Wang, berapakah keuntungan yang diperoleh pada hari itu. Jadi itu kuantitatif, measurable. Kualitatif pula adalah quality. Quality, maksudnya kita tanya pelanggan apakah bagaimanakah pandangan tentang rasa makanan ini. Jadi itu adalah kualitatif. Measurable boleh diukur dalam bentuk kuantitatif ataupun kualitatif. Yang ketiga, attainable, boleh dicapai. Boleh dicapai, satu penentuan objektif berdasarkan sasaran yang boleh diukur, perlu mengenal pasti sumber-sumber sedia ada dengan baik. Jadi adakah kita ada sumber, contohnya sumber apa? Kita ada sama ada pekerja ataupun sumber buruh cukup, kita ada mesin yang cukup ataupun kita ada modal yang cukup untuk kita dapatkan objektif yang boleh dicapai.
kita kena kenal pasti sumber-sumber sedia ada. Okey, seterusnya yang keempat, ciri-ciri objektif adalah realistik ataupun munasabah. Objektif menjurus kepada peluang yang tidak mustahil untuk mencapainya, memerlukan sumber manusia dan sumber fizikal yang mencukupi. Untuk realistik, kita mengambil kira faktor kemampuan merangkumi sumber fizikal. Sumber fizikal ni adalah dalaman, dalaman dan juga faktor persekitaran. Itu adalah faktor luaran. Kita belajarkan faktor luaran, contohnya faktor ekonomi, politik. Jadi kita kena lihat dari aspek dalaman dan luaran. Dan ciri-ciri objektif yang kelima adalah time frame, iaitu jangka masa. Ia bermaksud dalam objektif dia perlu ada satu tempoh masa. Dalam suatu penentuan objektif perlu ada penetapan tarikh. Salah satu contoh objektif yang kita boleh lihat dia mempunyai jangka masa adalah dengan menyediakan carta Gantt. Kerana carta Gantt menunjukkan perkara yang berkaitan dengan jenis aktiviti yang dirancang dengan tempoh masa yang ditetapkan. Okey. Jadi itu saja untuk ulang kajian hari ini. Lepas ni saya akan beri soalan untuk kamu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.